Welcome to Podcast Tinker, di mana semua orang ada cerita. Macam biasa, jika anda nak tengok Podcast Tinker, boleh tengok di TV 8 pagi pukul 8 pagi. Sabar, kameraman saya main phone. Wow, bagi tahu. Okey. Hari Rabu di Astroria secara digital, kita ada 5 platform: YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Shock. Kenapa saya cakap 5? Saya nak belagak sikit lah. Okeylah. Saya nak belagak sikit lah. Hari ini adalah hari di mana kita akan bongkak macam tu. Kita bongkak dan juga humble bersama-sama. Okey. Okay, backstory semasa hari tu anugerah Shock Award. Kami dah berjumpa ramai podcaster di Malaysia lah yang terkemuka, termasuklah KS. Keluar sekejap dah kita jumpa lah, cuma tak mingle lah sebab kita tahu kita punya level. Kan? Kita kat mana, babe? Kita kat mana? Kat ranking pun kita pun tapi to be honest, aku macam anxious gak Kenapa? Sebab satu, because macam aku bukan orang yang pergi event. Kau tu orang jenis pergi event Ada selected events je lah yang aku boleh pergi. Macam maksudnya kalau kawan-kawan aku pergi. Kalau kau aku select seorang je, aku macam macam tu. Select. So yang keduanya adalah macam sebenarnya kalau kau rasa macam podcast punya scene. sebab macam dia daripada dulu macam kita tak ada kenal sesiapa kan. Ada kenal tapi dia tak macam ramai. Dan kita pun tak adalah jenis apa-apa, ada benda-benda yang berlaku yang menemukan kita. Betul. So maksudnya kita dekat dalam bubble sendirilah. Betul. So sekarang ni bila podcastnya bubble semakin besar, dah ramai orang apa semua, so aku macam anxious. Aku suka sebab dah ada banyak kawan-kawan boleh gosip. Wow. Gosip maksudnya di segi dunia podcast lah. Macam sebelum ni borak dengan Nail je, Hanan. Apa gosip dunia podcast pun? Asal lah. Takkan cerita sini. Okey, tapi kebetulan juga kami berjumpa dengan satu podcast ni. Podcast ni saya dah follow rapat lama. Semenjak diorang viral lah pada satu ketika dulu. Dia viral dan juga sebab dia kawan saya yang buat. Daripada Sturk, nama dia Harid. So sebagai selagi boleh claim. yang lagu cute tu. So sebagai tanda solidariti, saya selalu akan, kalau ada podcast baru muncul yang saya tak pernah dengar, saya akan cuba dengar satu episod. Saya boleh vibes. Dan saya akan bagi rate 5 star lah. Dan bisa dengar Borak Space, vibes. Walaupun dia sebenarnya untuk anak muda, macam umur 18 sampai ke 25, dan saya pun umur dah 26, so dah lambat setahun. Dia boleh vibes lagi. Kalau kau 26, aku 36. So dah lambat 10 tahun dah tu macam tu. Awak dah 4 saya dah lahir. Tapi tak apa masa lah. Gas kita pun dah semakin ke bawah dah macam ni. Ya tu. Dia tengah tunggu test nak cakap. Sekali dia baring kat bawah. Kita bersama dengan Hakim Parker. Hello, Assalamualaikum. Merupakan peneraju kepada Borak Space bersama dengan Harid. Backstory kenapa Harid tak ada, cerita sikit. Okay, so Harid patutnya datang hari ni. Okay, pukul 2.30 kita patut sampai sini. Tapi Harid ada shoot pagi tu. Dia kena tukar-tukar baju. Tiba-tiba bila saya dah sampai 2.45 dia call, Kim, sorry Kim, aku tak dapat datang, wallet aku hilang. Nauzubillah. Wallet hilang memang renyah, babe. Renyah gila, dan dia memang akan settle dalam sehari itulah. Sebab macam kalau wallet hilang, kau nak kena spend masa nak cari. Nak cari, kau tak jumpa, kau kena pergi report. Wallet hilang. Aku kan macam bag. Tak, wallet dia hilang. Sebab dia artis kan, kalau bag hilang beli baru lah. Ya, betul. Patutnya macam tu. Macam wallet tapi tak, dia punya wallet hilang. Dan so sebab itulah saya sini seorang. Betul. Tapi tak apa, kita mendoakan semoga Harid bertemu semula dengan walletnya. Dipermudahkan segala urusan. Kalau apa-apa pun kena settle cepat lah Harid sebelum orang gunakan IC awak buat scam. Bahaya kan sekarang. Bahaya weh. Kami jumpa satu bungkusan yang mengandungi IC anda. Sekarang scam macam tu. Macam tu. Kami punya team dah 2 orang kena. Oh ya ke? Kami punya modus operandi ialah contoh tiba awak dia daripada pos laju. Pos laju boleh bayar. Boleh sponsor sebab kita akan buat PSA kau. Cerita macam mana cerita pos laju ni? So pos laju, ini dia punya modus operandi. Pos laju ni akan call you, and then dia akan cakap, Encik, kita dapat jumpa ada satu bungkusan yang meragukan. So dalam tu ada IC cik. So jadi kita jumpa dekat Kedah. Lepas tu dia akan dindong-dindong, and then dia akan macam, baik, kita orang akan sambungkan panggilan kepada apa benda, jabatan terorisme. Yang adik aku kena jabatan yang berkaitan dengan terorisme. So dia akan drag you. Macam one of our colleagues kena 5 jam. Member dah sampai dah nak gerak pergi kat ASB untuk keluarkan duit bagi kat orang tu. Yes. Dan kalau kita orang yang klik tu yang berusia 27, 26, 27, 28, dia boleh macam terpengaruh sampai 5 jam
Dia on the phone dengan orang tu 5 jam. Kau pernah Dia sampai dah naik kereta nak pergi kat ASB, nasib baik ASB tutup. Faham. Alhamdulillah. Tapi yang kelakarnya, baru dia tersedar dia time tu, aku tak aku kena scam 5 jam kemudian. Cuba bayangkan makcik-makcik yang kat kampung tak pernah terfikir pun ni mungkin scam. Tapi kelakarnya mula-mula dia tanya pasal Maybank. So dia bagilah screenshot. Dalam tu RM1 je. so dekat mana awak simpan duit? Ada kat SB. Rasanya tu jam yang ketiga kot. So bila jam yang ketiga tengok RM1 dia, macam berbaloi ke? KPI aku yang hari ni boleh cover sebulan punya. 5 jam scammer tu hilang. 5 jam scammer buang masa tu. Dia akan sambung lah kat inspektor sana, inspektor sini. Oh, faham. So macam okey lah kalau kita boleh berfikir secara waras kan, macam it doesn't click at all. Sebabnya macam mana tiba-tiba daripada pejabat pos laju, betul. kita akan sambungkan panggilan dekat polis. Betul. Ke diorang sebenarnya ada macam satu talian telefon yang kita tak tahu. Memang macam tu lah. Kalau scammer kat India, okey ni India macam cerita Okay, silakan. Diorang memang ada level, macam satu macam floor yang memang komputer. Dia akan transfer kan. Satu contoh satu row ni jabatan pos. Satu row jabatan polis. Sama lah dia akan transfer kat kawan-kawan dia. Contohnya, okay, aku transfer. No, tak. Maksud aku kalau in real life lah, it's not that possible. Macam okay, daripada ni, kami akan sambungkan panggilan anda. Lepas tu akan dengar bunyi ting ning ni lagu lobby hotel. Tiba-tiba sampai cakap dengan inspektor. Tapi point is, kawan kita orang yang kena tu, yang kawan klik tu, rumah dia agak muda tau. Before this, our thinking macam mesti makcik-makcik kena. No, tapi orang muda pun akan kena. Okay, tu nak tanya you macam muda kan? Yeah. Muda. I actually same age as you. I'm 26. Oh yes. Yeah, 26. He is 33. Faham? So dia tipu tadilah. Sampai hati you tipu. Tapi macam Hakim, kau punya kawan-kawan klik-klik ada tak pernah kena scam macam ni? Sebab aku macam masa Syafa dengan kita orang tahu, kita rasa macam rupanya scammer ni orang yang kena scam tak mengenal usia. Ya, betul. Kita ingat kan macam dah tech savvy dah, macam tahu No, not really. Because even though macam kalau let's say kau dah tech savvy, a lot of orang muda macam tak tahu how the whole operation works, ataupun like the whole world macam mana. So that's why it's very easy for them to kena scam. So macam for example, aku ada pengalaman hampir kena scam, pengalaman kena scam, and a few kawan aku yang pernah kena juga. Banyak. So it happens. So macam contoh satu, aku pernah so aku before aku ada podcast dengan Harid, I had my own solo podcast aku dengan kawan-kawan aku. So beli equipment, everything semua tu. Tapi after a while sedar yang macam tak sustainable lah, it's not going anywhere, and maybe aku cari a 9 to 5 lah for a while. So ada that one time I needed mandi, so aku jual lah the whole equipment tu. Aku post kat Carousel. Datang this one Singaporean, okay, yang cakap macam dia nak beli barang aku apa semua tu. Macam okay, alright, I'll just ship it to Singapore. Just bank in to me lah. And then dia kata, there is this new payment system. This is where they get you. There's this new payment system where macam you don't know. That you don't know about. So dah muda FOMO. Yes. Benda baru benda baru. Aku tak pernah tahu. Okay, what is it? So then macam okay, alright. So diorang akan hantar a delivery man to come and pick up, and after that you just bayar him for some fee, and after that dia akan hantar, tapi duit tu akan sampai you dulu lah. That's the idea of it. So then after that dia akan hantar you link, kata macam okay, this is my receipt of proof and report apa semua tu, just click on it and then macam make payment, and then duit tu akan terkeluar. So itu red flag lah. Any type of services where you have to make payment first to get a certain amount of money, scam. Ya tu. Full lah scam. Tapi setengah orang takkan tahu. So macam I tengok tu, macam tipu ni kot. So then I call Maybank. Then Maybank kata macam okay, don't trust this site, tak betul. And then orang tu mengamuk tau. Orang tu macam mengamuk gila. I tak bayar. Dia kata macam I'm calling the police right now. Lepas tu dia hantar video dia naik kereta kat jalan kampung mana tau. Lepas tu ada siren polis. Kata polis sekarang dah on the way. Datanglah. Macam aku rasa macam polis pun banyak kerja lagi. Tak apa. Tak siap dia record ada bunyi siren tu. Ya tu. Itu yang paling macam mengarut lah. And the second one is like jual barang game. So there was this one small little business. Aku ada banyak side hustle. Okay, faham. Kita akan explore lagi. Okay, so macam ada satu side hustle ni, dia macam kau main game, kau reach a certain level in that account, and then kau jual account tu. Okay, I know about that. Yeah, so it's like account grinding lah. Account grinding ataupun level grinding lah. So I did that for a while.
And ada that one time tu, I fikir macam, you know what, I have some more money, I can beli account yang dah halfway there, and then I can main for like 3 months, and then after that jual. So I beli that account for like 500. I boleh jual for 3,000. Okay. Yeah, so macam memang ready nak jual lah. And then datang satu mama ni, dia datang message kat Discord, kata macam, okay, send me everything in the accounts apa bla 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 bla. So far aku dah buat ni lebih kurang 3-4 kali dah. Tak pernah ada masalah. Tak pernah masalah because there's always a middleman. There will be macam a website untuk jual, and there will be a middleman. So you letak duit kat middleman, and orang tu akan letak duit kat middleman, you akan letak the account to the middleman. Middleman akan check everything and then release to both parties. Okay. Tapi this was the first time mamak tu tak nak kasih middleman. Boleh tahu game apa? It's a Korean game called Epic 7. Tak tahu. Tak tahu. Yeah. Tapi dia ada banyak jenis lah. Kau boleh main untuk PUBG ke apa semua tu, World of Warcraft. Lepas tu banyak website tu apa? Website tu I think player to player nama website tu. Memang legit lah. Yeah, so memang legit website lah. So memang banyak gila interaction kat situ. Cuma this time this guy kata dia tak nak pakai middleman. Sebab middleman dia punya services dia akan ambil 10%. Okay, faham. And then so dia kata macam, you know what, kalau tak pakai middleman, I akan kasih you another extra RM500. Faham. So macam okay, alright. Rugilah. So then after that buat tak apa middleman. Dah pass account kat dia, dah settle everything semua tu, dia hantar receipt. Dia kata macam PayPal, kata macam benda tu tengah pending. Aku check PayPal aku, macam it is pending. Okay lah, dah masuk lah kan apa semua. Tapi after that retract balik. For some reason I didn't get the money. Till this day aku tak dapat aku punya 3,500 tu. Tapi macam mana dia boleh appear pending dekat? I tak sure. Itu sampai sekarang I macam pelik gila. Maybe maksudnya kat PayPal account kau memang ada nampak pending tu. Memang nampak pending tu, ataupun maybe at that time aku just convince myself aku nampak benda tu. Pula. It could be those kind of scenarios. Harapan lah macam kau macam kau tengah tipu diri kau sebab kau dah rasa takut ni macam maybe aku tak dapat ke benda ni. So maybe kau start tipu diri kau. Berapa value yang ketipu tu? 3,500. Tapi nasib tak keluar duit berapa kan? Yeah. Tapi still rugi lah. Still rugi lah. 3 bulan kot. Yeah, betul. So macam I rasa macam orang muda kena scam because satu, info selalu tak tepat, mungkin kejar terlebih sangat duit, and terlalu rushing. I think betul lah, antara punca-punca orang kena senang kena scam adalah macam nak cepat gaya. Dia banyak nak touch, dia ada banyak elemen nak touch tau. Maksudnya dia boleh touch fear, excitement. Dia boleh touch macam benda lah. Ya, kalau macam mungkin lah sebab kita maybe kita tak rasa tau. So na'udzubillah kalau datang satu hari kat kita kan. Mungkin aku terpedaya juga. Aku rasa tapi kan tu lah. aku cuba faham scammer. Kalau ada scammer sana boleh komen kalau salah. Bukan macam tu lah. Bukan macam tu. Sebenarnya kita buat macam ni. Nak scam je ni, itulah korang tak power. Aku rasa sebab obviously you guys akan dapat message ataupun caller daripada scammer, right? Macam nombor apa ni, tiba-tiba anda ada tunggakan pembayaran. Itu paling senang lah. Itu paling senang. Terus off kan. Level 1 dekat bawah piramid tu level 1 dah. Aku rasa aku macam ada macam agree dengan Syafa, which is fear main peranan. Di mana contoh aku kebetulan maybe ada post barang. Macam semalam memang literally post barang. Kebetulan. Memang post barang. Jadi post barang. And then diorang akan try lah dalam 100 orang dapat 2 OK lah. Dapat 2 OK lah. And kebetulan pula yang 2 orang tu, sebabkan benda tu macam pengalaman, your experience dah berlaku. and then bukan not experience somehow macam related dengan benda ni semalam aku propose, hari ni ada kes, dia cuak lah. Aku rasa memang try and error. Betul. So jadi kepada orang luar sana, kalau tak ada masalah, jangan cari masalah kot. Yelah, betul lah. Kan? Tapi macam sometimes benda tu tak boleh nak elakkan pun. Sebab it's like human nature lah. Kau maksudnya the sense of urgency tu datang bila something that really click on your brain. Mungkin betul kot ada orang pakai aku punya IC macam tu. Lagi-lagi kalau macam sekarang Telegram. Betul. Telegram Telegram. Okay, cara nak detect je lah, orang tu kau dah ada nombor dia. Kau dah ada, contoh aku ada nombor Hakim. Okay. Obviously because safe, dia akan appears on WhatsApp and also Telegram. Right? Tiba-tiba dekat WhatsApp ada, tapi dia tak pernah buat Telegram. And out of a sudden dia buat Telegram. Dan tiba-tiba anda kena blacklist untuk Imadadi 100. Tekan link ini. Confirm scam. Terus bagi tahu dekat owner telefon, sebab kadang-kadang ada handphone dia ada phishing ke apa, and then hacker or scammer gunakan nombor dia untuk buat account Telegram, and it's happened.
Okay. Asal tiba-tiba kita sebut Ya tu kenapa kita sebut pasal memang tadi tapi apa? Best. Tapi jangan lupa Pos Laju boleh sponsor kita. Pos Laju PSA ni dibawakan oleh Pos Laju. Kita orang bagi tahu siap-siap bayar later Okay, kita bersambung kepada Borak Space. Saya nak ucapkan tahniah lagi sekali Borak Space. Thank you. Kerana masa hari tu terima kasih tepuk sekali cameraman. Masa hari tu nombor 8 kan? Nombor 8, yes. Nombor 8 out of hundreds of 300 300, yeah. Kita tak ada kan? Kita tak ada nombor. Which is I think memang achievement yang sangat besar. Yeah, I think so actually. So macam bila okay lah, aku tahu korang datang dengan harapan tak menambah apa pun. Tapi to see Borak Space ada dekat that top 10, macam mana korang ada kata tu korang ush masih keluar tu yang betul-betul punya sebab waktu hari tu waktu kita borak waktu makan jawapan korang lain Harik punya jawapan I'm gonna listen to your answer first. Tapi tak cakap apa. Harik tak cakap apa. Harik yang banyak cakap. Okay, dia simpan untuk podcast kot. Ya, Harik akan sentiasa cakap kalau push lebih tu mungkin dapat itu jawapan Harik non-stop. Tapi in all honesty I tak sangka because baru hari Selasa lepas kita orang baru 1 year total buat Borak Space. Anniversary tanah yeah, so bayang 1 year. And then to know that within 1 year kita orang tiba-tiba suddenly got nominated for top 8, it's like a big achievement. And kita orang lawan dengan I would say macam quite big giants, macam Keluar Sekejap, Studio Sembang, and then the podcast pasal bola tu. There were few Mandarin podcasts yang of course I'm not the target audience. So macam to know that less than a year kita dah compete with this amount of industry giants, it's quite nice lah. It's like an underdog story juga. Sebab macam mana nak cakap, macam everyone macam ada diorang punya own funder or in some sense kan. Macam KJ probably he has enough capital after years of working dia buat. Amelia Henderson probably also the same thing, after years of capital dia buat. And then there were other podcasters that were backed up by studios ke apa semua tu. And it would be macam mana, their production quality is there. So the fact that macam Borak Space kita orang punya content quality and also production quality is rivaling them, I think that's the biggest achievement ever lah. Kita orang memang tak sangka nak menang sebab kita orang tak push pun. And then tapi Harik selalu cakap kalau kita push sikit kita push sikit boleh lah, tak apalah, that's always next year. Tapi okey lah, macam progress yang sangat laju untuk setahun. Tapi nak tahu last year punya you guys tak ada tak nominated kan? Tak, kita tak buat lagi pun. Kita wujud waktu memang tahun lepas tu belum buat lagi Jadi tak buat podcast tu lagi pun. Kita wujud 22. Okay. Yelah, that's why lah apa ni anniversary, baru anniversary kan. Okay, faham. So maksudnya 2012 tu masa tengah beli barang kat Shopee. Yes. Tapi macam mana Borak Space muncul? Sebab kita orang memang selalu je macam buatlah podcast kat ramai orang. Tapi macam mana, apa motivation dia, macam mana boleh tercetusnya? Adakah Harik macam alamak lagu cute dah pergi? Faham. Tapi kita tak ada. Kita bahan je dia. Faham. Kita datang kan. Betul. Tak, actually so aku pun baru tahu ni like around November. So Harik ada borak dengan these two people, Zinaka dengan Adib Alex. So time dia borak-borak tu, aku rasa that time Harik memang dah tersedak hati nak buat podcast. Tapi something yang different daripada Stirk. Sebab Stirk punya podcast is very comedy based kan. So aku rasa after dia dah matang, dah ada anak, dah face a few things in life, dia maybe macam nak take a different approach. And then one point dia call aku and dia kata macam, Hakim nak buat podcast tak? So aku memang minat nak buat podcast sebab mengikut cerita aku pun dulu aku pernah ada solo podcast kan dengan my friends apa semua, but it didn't work out. So bila dengar yang macam Harik nak buat podcast, macam like a dream come true kan. So aku dah memang excited dah. So this is like, it's my dream. So aku memang nak push lah untuk benda ni kan. Okay, boleh kita punya podcast pasal apa? Sebab aku ada vision dah. And aku punya TikTok channel has always been talking about life. Aku kalau boleh pun macam nak bring some of that TikTok crowd masuk to the YouTube space where just borak pasal life. And then dia kata macam kita orang borak pasal life lah or anything apa semua tu. And then macam okay, ons ngam, dah direction dah sama. Tapi kenapa kau yang dipilih? Boleh dia ajak aku? Contoh Jafar. Masa aku macam mana? Nanti Harik call lain. Aku tak sure sangat kenapa dia pilih aku. Tapi so aku dengan Harik kita orang jumpa on set the shoot for a telemovie.
So kita orang shoot. Time tu kita orang ngam, borak-borak elok-elok apa semua. And then somewhere in life aku macam okay, aku dah kenal Harid, might as well macam aku tanya Harid for some advice ke, borak dengan dia ke apa semua tu. So kita orang ada exchange a few conversations here and there. And dia tengok aku, bak kata dia in his own words, dia kata macam budak ni macam banyak cakap. Oh, faham. So macam maybe lepas. Betul. Macam tu saya tarik siapa. Tapi just for audience tu tahu kita orang semua tengah makan kat short dinner pun semua, Syafa paling kurang sikit cakap. Oh tak, Syafa dia memang reserve. Sebab faham. dia sejak aku sebab Syafa jaga percakapan sebab aurat kan. Kau daripada tu nak climax ni, kau nak puji aku tu terus berebam jatuh ke bawah, potong. Kau punya nak puji tu aku dah potong. letak guideline lah. Jangan puji lebih daripada line tu. Terus turun bawah. Faham. Tapi tak, actually memang I macam tu. Sebab tu I cakap anxious kalau pergi event. So I tak tahu nak mingle dengan orang macam mana. Okay, faham. Kalau aku tak datang tu siapa takkan datang. Betul. Faham. Faham. Dan ikon tu tak tahu siapa ambil. Sebab macam Haikal pun berapa kali kena marah sebab macam kita kena pergi. Oh, yang the bulan 2 yang we talk about the other day. Berapa kali setiap kali tengok muka Haikal macam kena ke pergi, kena ke pergi. Pergilah sebab aku sebenarnya tak nak pergi. Sebab aku tahu kita tak ada harapan. Sebab podcast makin besar. So kita macam tak apalah pergi lah. Tiba-tiba one day aku that video supposedly aku dengan Syafa. But that time Syafa kena COVID. Faham. So aku pergi dah seorang. Aku ingatkan macam I think maybe dia macam nak buat video nomination lah kot. So tanyalah siapa. Oh ada Sedi. Sedi okay, tak apalah. Macam tak lantak lah kan. So I pergilah seorang. Tiba-tiba nak terima masa apa ni? Pasal nomination ke? Tak. You tercalon, you menang Icon Award. Apa ni? Tak ready. Macam very dirty bird. So that speech yang semalam tu, itu tak boleh dia sebut je. Faham. Tak ready. Sebab dia tak brief. Dia datang sampai you menang award tau. Oh, out of nowhere surprise ni. Ataupun trick diorang untuk supaya kita datang. Faham. Mungkin juga. Faham. Sebab macam juga nak ambil juga kesempatan kepada orang yang congratulated us. Kita actually bukan menang dekat dalam kategori apa-apa. It's just apa orang kata, satu award yang diorang baru buat, and probably next year pun ada award tu. Dan tak mungkin kita. Takkanlah sebab kita kali. bukan ikon sepanjang zaman. Macam tu. So it's, dia bukannya macam dekat macam Borak Space kan, dia dekat dalam satu apa orang kata nomination untuk award Best Independent Podcast, right? So macam kita orang adalah satu lagi award. Anugerah khas lah. Dia geli nak sebut. Anugerah kembara babe. Dia geli nak sebut lah macam kalau Grammy kan, macam the best achievement. Tapi okay. Okay, sorry Kim kalau geli dengan Syafa. Tak ada masalah. Bila aku dapat award tu, aku macam balik tu macam apa yang aku buat sampai aku dapat anugerah Icon ni. Tapi bila fikir balik, batu-batu tu Harid ada cakap, lepas tu ada few of people cakap macam, Kal, kau tahu tak berapa ramai dah orang yang kau pergi cakap suruh buat podcast ni, dah berapa ramai orang yang buat podcast disebabkan kau. Inspire by you lah. Ini datang daripada suami Nel, nama dia Zul. So aku rasa macam ya betul juga kita dah banyak kali, mungkin kita walaupun awal tapi mungkin juga somehow ada bagi inspirasi kat orang lain. Dan definitely. Sebenarnya aku nak validate kenapa aku dapat je. Kau faham? Tapi logik lah, jalan cerita tu logik lah. Sebab bagi aku kalau aku dapat award, tapi aku rasa tak sedap dengan diri sendiri, biar aku sedapkan diri sendiri dulu. Betul. Biar orang luar tak suka, tapi at least biar diri aku yang accept that. Aku pula macam benda tu, benda yang sama macam datang dekat aku, macam baru aku macam tersentak adalah bila macam I posted on my Instagram, lepas tu ramai gila orang congratulate. Maksudnya macam diorang wholeheartedly macam congratulate kita. Padahal macam I did cakap dengan Haikal kan, kenapa kita kena menang ni, macam tu, kita siapa macam tu. Faham? The whole process tu masa event tu macam alah kita dapat itinerary tau. Lepas ni apa, alamak Icon aduh. Sebab macam masalahnya podcast lain semua yang macam nama-nama besar tau. So kita macam weh, apa benda, kenapa kita yang kena dapat icon. Sebab icon maksudnya like dia sama macam idol. Dia lebih kurang. Faham. Dia nervous. Tapi in conjunction with our kita punya feeling sekarang ni, Kim, kau punya podcast banyak memfokuskan mental health lah. It's sort of way lah kan. Macam maybe 70, aku tahu lah percentage dia.
Tapi pernah tak kau dapat that macam kita punya komen, kita sebab menang orang Congratulate. betul kan? There we go. English of the day. Malu ada student ni. English tak betul. Baru nak tahu. English education. Bila kita buat podcast ataupun apa-apa sajalah dekat social media ni, bila ada orang kata thank you for dia punya reason, aku tak tahu yang the first one kau dapat dan macam mana kau menerima tu. The first one aku dapat, macam mana aku terima benda tu? Okay, very interesting question. Okay, so mesti interesting bro. Ya, mesti interesting bro. Bagus. Diorang macam ada pengalaman. Kita orang nombor 11 tu. Nombor 11 tu. Okay, kejap sebelum game. Untuk hari ni 15-12 kita check ranking. Kita ranking 11, Borak Space 9. Saja kita tahu lah. Tapi itulah, itu soalan-soalan daripada nombor 11 kepada nombor 9. Nombor 9 impress. Harap-harap jawapan nombor 9 tu padu lah. Padu. Okay, so to be fair, aku rasa like aku punya first thank you I've ever gotten bila aku post aku punya content kat social media was actually for funny skits. So before aku start my whole TikTok journey, where aku borak pasal live ke apa semua tu, I did a lot of comedy skits kat Instagram ataupun kat Vine dulu. And then I remember there was this one time someone hantar a text kata macam thank you, you made my day. And aku rasa bangga lah dengan benda tu. Tapi it was that very thank you and all the other thank yous yang aku dapat tu that made me who I am today. Especially the part yang dia kata macam you made my day. Macam okay, alright lah, I made your day. You're much more happier now. And then after later on in life, aku dah macam like explore a little bit, dah kawan lebih, a few more new people in my life. Aku sedar macam that thank you ataupun that entertainment is only macam mana, dia best for the first 10 minutes je. So macam for 10 minutes you provide entertainment for them, diorang lupa masalah diorang, tapi masalah tu still ada tau, and diorang tak tahu macam nak buang benda tu. So they just hold on je kat diorang, and then tunggu saja for the next distraction. Dia macam a cheap dopamine lah. Ya, betul. And then tapi to be fair, aku also at that time, because aku dapat that thank you tu, aku rasa macam angkuh lah, macam tengok aku made that person better kan. Macam you're welcome. Tapi and then later on there was this one lovely moment. Aku nampak a video by Gary V. Korang kenal Gary V? Kenal. So Gary V keluarkan this one amazing quote where dia kata macam, if you don't want hateful words on the internet to hurt you, don't let the beautiful words on the internet praise you. So basically macam you tak give strength. Sebab contohnya kalau you kasih strength to these words yang macam kau ni baik lah, kau ni bagus apa semua tu, lepas tu dah start rasa that means you're allowing those compliments to affect you. And regardless of what they say on the internet, they will affect you. So kalau someone kata macam kau sampah, kau teruk apa semua tu, it will also get to you. So because of my first thank you tu juga, aku rasa dah macam later on I don't care sangat for the thank yous. Like macam I appreciate it, thank you for saying thank you, tapi macam it doesn't like macam mana, just like boost my ego. Aku kena just be proud of what I do. Tapi kalau macam orang tu kata thank you in the context yang kata you are changing my life ataupun you help me, itu lain kan? Itu lain. Itu teramat lain. So that's why macam after aku sedar yang these comedy videos are not, and they're not helping people for real. So then aku start learning a little bit more about mental health. And then bila aku start learning more about mental health, aku sedar macam aku pun macam ni juga kenapa So then aku macam dig in and macam banyak agak sebenarnya kawan-kawan aku rasa macam ni. And then macam for example, contohnya macam korang dua kat tadi ada satu tadi macam where korang menang an award, tapi korang tak boleh korang kena justify to yourself why you won an award. Korang menang an award tu, someone out there deserve that, say that you guys were great. So just take it. Take it. You didn't have to any other reason ke apa semua tu. Even korang memang buat your hard work, and memang that day Allah kata macam okay, this is like redemption for all your hard work. Thank you for that word lah. Tapi cuma komen nombor 9 memang gini. Gini okay. Ini memang budak ada otak punya. Kita acknowledge. Betul. Tapi because after all, compliments should humble you sebenarnya. To be honest. Maksudnya macam ada orang ataupun mungkin kita pun juga, bila orang compliment kau akan rasa of course benda tu seronok kan orang compliment. Tapi at the same time kena take it, kena look at it from this different perspektif lah. Maksudnya kan
macam adakah kau betul-betul deserve compliment itu. It's not like macam to extent macam we're questioning ourselves. It's just macam banyak lagi orang yang lagi better. Because there's always someone better than you. Tapi macam okay, so that's also one thing. Cantik gaduh. Nice. Ada clickbait. So I tak suka the fact that macam let's say someone says thank you to you, and dia kata macam tak perlulah thank someone else. Dia rasa macam mana okay, let's say you suka gila Anwar Zain punya lagu. Okay. You sayang gila. Random babe. Seleksi tu random. Okay. I don't know, it just came into my head. Alright. Okay. So let's say you suka Anwar Zain punya lagu, and then Anwar Zain punya lagu betul-betul tolong you through hard times apa semua. Okay. Then one day you jumpa Anwar Zain. You cakap kat Anwar Zain macam, Anwar Zain, I love your song, it really helped me. You're saying everything from your heart ni. It meant a lot ni. Dan Anwar Zain datang kat you macam lagu biasa je. Like, apa you rasa that time? You rasa macam benda yang you suka tu, you nak sampai kat dia, dia tak indah pun benda tu. Faham. Oh yeah. So bila you tak terima sama punya compliments, you're saying like macam, asal aku suka je benda tu. But that's a different thing. Yeah, that's a different thing. But it can come off like that way dekat as well. orang yang say thank you sebab dia tak ada context. Faham. So macam when someone just compliments you, say tu apa macam, thank you though, appreciate it. Because it makes them feel good, and there's nothing wrong just feeling a little good about yourself. That's a good context. Faham. Okay, thank you guys. Asal aku takut kita orang gaduh macam mana? Ada lagi bagus, aku suka. Jarang macam gaduh kat podcast ni. Okay, betul lah tu. Memang betul you cakap. Memang really sayang Anwar Zain. Bukan. Tapi betul lah tu. That's like a different aspect yang macam maybe I tak nampak apa ni before which is good. Terima kasih Kim. So kawan aku yang marah aku pasal benda tu. Kau macam tu kan dulu. Aku macam korang juga. Aku macam macam benda bodoh je kan. Dia macam, kenapa kau cakap macam tu? Kau tak disuka video kau? Okay. Kau tak rasa ke apa dia rasa? Macam betul ke kan? Kenapa maybe aku because of ni kot. Because of macam probably because the reason why kita orang rasa macam tu, I tak tahulah pasal Haikal, but the reason why I rasa bangga diri. the reason why kita orang macam I lah specifically rasa macam tu is because macam the intention of doing everything. Maksudnya the thing that people watch. Maksudnya kita apa benda content that come from us. Sebabnya macam most of the time konten-konten yang keluar daripada I personally adalah apa benda yang I rasa, apa benda yang I experience. Sebab dia bukanlah macam berniat aku kena sebarkan benda ni, ini untuk kebaikan semua orang. So probably that's why bila orang macam congratulate tu, bukanlah macam don't look at this from macam a selfish perspective. Maksudnya bukan macam ni, tak ni aku buat bukannya aku buat sebab aku, bukannya sebab nak orang, bukan macam tu. Faham. It's just sebab kalau tengok konten-konten kita pun sebenarnya tak adalah banyak yang you know maksudnya yang betul. Aku rasa aku faham maksud Syafa. Akim punya perspektif aku terima, Syafa pun aku terima. Macam Akim punya ni ialah maksudnya bila orang cakap thank you, kita kena menghargai. Kadang-kadang dia punya, which is betul. Maksudnya kita tahu berapa besar terima kasih tu punya skill. Betul. Terima kasih lepas beli makanan lain. Betul. Itu lain. Terima kasih lepas curi makanan orang pun lain. Betul. Dia macam Syafa punya konteks ialah betul niat. Betul. Macam niat kita ni just macam we don't aim for awards. Betul. We don't aim for something greatness. To be honest, we don't really aim for views. Faham? Yes. And then bila kita dapat tu, and then orang lain tu dia jadi macam we macam existential crisis. Betul. English of the day. Meaning macam do I deserve this because dia sama macam macam engkau bagi orang makan sedekah makan kan. Kau niat ikhlas. Kau pernah tak mengharapkan orang tu datang menghadap kau? Terima kasih sebab mesti kau macam tak nak kan, because you know your niat is ikhlas. Faham. I think aku faham perspektif tu. Anda boleh vote perspektif mana yang anda suka. Then there's a very I think there's a very perfect Islamic space for this whole thing. Where macam sama macam I, bila I buat content pun niat I bukan nak pernah ada orang terima kasih pun, tapi ada orang do. Tapi macam you don't know what to do with that thank you tau. Macam you buat memang untuk orang. Betul. And orang kata thank you tu macam tak minta pun benda ni kan. So that's why macam dalam Islam kata macam if someone gives you a compliment and you just like don't know what to do with it, tak apa, just
kata macam I don't deserve it, give it to Allah instead. Betul. So it's like the best thing ever. Macam you pun dah rasa macam okay, I did Allah's message, and then macam Allah pun dah turunkan tu, dia pun rasa special. Macam all in one. Walaupun image rapper tapi Yes. Pada gadis-gadis di luar sana, don't judge a book by its cover. Rapper check this guy Islamic. out. Jangan Just gitu. follow. Just Single kan? Single. Single. Berpandai buat job. Okay. Kita ada bila kita orang jumpa orang yang handsome, okay, handsome sebenarnya. Alhamdulillah. Thank you to Allah. Thank you to Allah. Thank you to Allah. Bila kau angkat tangan kat atas tu, kau tak boleh weh. Dia bersyukur handsome. Tak ada Jangan masalah. respon macam tu kalau orang cakap thank you tu. Tak dia nampak fake. Dia kena relax ke? Dia kena relax. Dia macam, I percaya. I percaya. Okay. Tak rasa perfect. Seperti mana orang-orang yang same yang datang kat sini, kita akan tanya dia. Kalau single, your preference of your partner. Oh, faham? Okay, so sometimes aku akan make TikTok sebab live tu tau. analitik, bila part tu dah tinggi tau. betul. Faham? Betul. Faham? Okay, so sometimes aku akan buat TikTok live tau. And then bila aku buat TikTok live, there are some women yang akan kata macam what's your type, what's your preference, apa semua tu. Berani. There are. But the thing is, aku takkan jawab. Because aku rasa my preference is just my preference. Look, there's a lot of girls out there. And I don't want like a young girl yang tengok benda ni, bila aku cakap my preference and she doesn't become that preference, she rasa macam she's not the standard of beauty. So macam I never say, like I just keep it to myself. Who needs to know besides my future partner? Tak boleh pusing ada ni. Gadis-gadis di luar sana mysterious. Macam tu. Tak boleh kita dapat jawapan ni daripada pusing. Okey ke tak apa. Kita cakap orang lain. Dia tak nak bagi tahu type dia Tapi macam tak apalah, mana. kita faham, kita understand. Sebab ada je kadang-kadang orang cakap macam aku nak type macam ni, nak type macam ni, lalas tak jumpa-jumpa, mesti rugi. Satu seorang kawan. Yeah, betul. And then sometimes bila kau letak preference tu, and then someone tu is not that preference, for some reason tiba-tiba dia terasa. For some reason. Alah, macam I tak macam I kalau tak if I macam saw a girl kata macam oh saya nak lelaki tinggi, kurang aja. Aku tak tinggi. Saya nak lelaki yang berduit macam so bila when you put your opinion out there, you're also inviting people to judge on your opinion. Yalah. So macam apa I suka lah. You nak tahu buat apa? Maybe I suka your mom. Wow. Okay. Daripada seorang tua. Sorry gadis-gadis. Kita tukar pada akak-akak kan. Hello kak. Okay, you talk a lot about mental health. Okay, aku memang tak selesa sikit nak pergi ke arah itu, tapi sebab dah ada kau and you are really expert and somehow you know how to navigate to that topic. You bercakap pasal mental health. You ada ke ataupun you just advocate ke absorbing other people's problem and you try to connecting the dot? Okay, so I went to a therapist last year. Okay. Tapi when I went to therapist, she didn't diagnose me with anything. So macam no bipolar, no depression, nothing apa semua tu. It's just that dia kata I just have a hard time dealing with my emotions. Tak tahu macam mana nak compartmentalize my thoughts or how to escape from that negative zone that I had. Itu je. So I went like 4 times, even like so during sessions, so macam aku akan pergi sekali sebulan. So pergi ni, and then in between aku tunggu that session tu, aku do my own research, belajar sikit pasal diri aku. So do my own homework lah, and then pergi second session, and then tengok macam okay, elok tak, blah 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 blah. I don't have mental health issues. I'm not diagnosed as depressed. I don't have bipolar ke apa semua tu. But I've always been interested in why people do things. Kenapa orang the way that they are. And aku sedar macam a lot of times people do certain actions or do certain things mini sebab diorang takut. Macam for example macam you want to find a new job. Okay. Tapi you tak nak, so you just stay in that toxic work environment and you just stay there and you don't say what's wrong because takut. Or sometimes macam you go and you date a lot of women apa semua tu, but you never committed to any of them because kau takut. Takut memilih. Bukan takut tu, sebab dia takut macam dia punya heart get broken again after sacrificing everything and then dia takut. So a lot of times people are just very scared and they don't know how to say what they want to say. So macam aku sedar yang I'm very good with my words. Aku pandai susun ayat-ayat tu, especially bila dia involve perasaan. So kadang-kadang bila perasaan ni orang tanya kau kenapa ni, mana aku tahu, mata aku lah kan. Susah betul kan nak go through all of that. Tapi kalau macam you dah
cut that barrier of like being afraid kan. So macam kenapa kau macam ni? Yelah sebab aku takut hilang kau, and takut kau pergi ke orang lain apa semua tu, and aku takut aku will end up hurt and I don't know how to fix myself again. So macam I created that space because aku nak orang tahu yang what their feelings tu can be verbalized. Diorang boleh cakap apa diorang rasa. So that's why lah. Tapi macam Okay. Sebelum tu soalan ringan sikit. Boleh? Pergi terapis macam mana? Oh, kau boleh just call book session. Okay, macam tu Tapi mahal lah. Mahal. Depending you pergi mana. Kalau you pergi hospital swasta mahal sikit. Kalau government lain. Kalau mungkin ada juga orang yang mungkin tiba-tiba mungkin dia ada macam masalah itu dan nak pergi terapis. Bila cerita-cerita aku tak tahu kan terapis. Dia ada banyak apa dah? Okey. Dia banyak saluran, maksudnya adalah macam private session ataupun sekarang boleh by call. Private session maksudnya dia ada public session juga ramai-ramai. Tak, maksudnya dia kan lawak tau dia tadi like literally nak tahu. AA and non macam tu. Yes, dia ada kita nama dia Befrienders kalau pernah dengar. Pernah dengar? So dia macam hotline. So kalau kau call, so nanti dia akan ada orang yang respon, maksudnya counselors lah macam tu. Kalau kau pergi jumpa face to face, kau pergilah dekat dekat dia punya institution tu, tak kisahlah hospital ke ataupun memang psychiatry clinic ke apa ke. Kalau yang dalam movie kan, cerita anger management lah ataupun cerita yang kau duduk sampai baring cerita masalah tu memang ada lah. Ada. You go through that. I tak baring, dia suruh I duduk je. Tak selesa ke? I nak baring, I nampak katil tu macam saya nak baring boleh. Apa duduk-duduk je. Ada yang pergi hospital. Siapa bayar siapa ni? Aku bayar untuk katil tu. Sebab kalau kau pergi hospital, you have to do macam series of test. Yes, kena buat screening lah. Maksudnya kau punya, dia buat medical check up, lepas tu dia akan dia buat test lah kau punya, apa kita panggil benda lah tu, macam kadang-kadang personality test personality bukan test. Okay. Bukan personality test per se, tapi lebih kurang macam tu lah. Macam you have this. I remember aku ambil dia memang ada kalau macam kalau kau pergi, kita cerita kalau pergi hospital kerajaan kau kena pergi KK dulu, kau kena buat evaluation tu. Dia ada nama dia DASS kot. If I'm not mistaken, yes, DASS test. And then dekat situ dia akan tunjuk kau punya percentage sebab dia ada markah semua. Macam contohnya macam sangat memuaskan 1, tidak memuaskan 4, 5 macam tu. So kau kena buat, itu adalah kau punya self evaluation dengan apa benda yang kau rasa ketika itu. So maksudnya dia akan tengok lah macam mana kau deal dengan bila kau marah kau buat apa. Betul. Bila kau nangis kau buat apa. Betul. Dia nak tahu yang S tendency tu. Yes. So dekat situ dia akan tengok kau, dia akan dia ada skala dia lah. Kalau macam hijau kau okey lah, kalau kuning masih okey lagi, tapi kalau merah you need to seek help. And then nanti bila kau akan jumpa doktor tu, and then doktor ni akan subkan kau kepada hospital lah. So kau akan pergi dekat psychiatry punya department lah untuk pergi evaluation. Bila jumpa evaluation, barulah doktor akan diagnose kau ni ada apa, bipolar ke, kau depression ke, kau ada yang macam yang teruk-teruk pun ada juga, skizo dan sebagainya. Dia banyak jenis. Since korang berdua ada pengalaman, aku nak tahu, ini untuk orang kat luar juga. Kalau contohlah dia dah daftar, dah buat test, tapi bila momen jumpa doktor tu, what kind of situation yang korang ada? Sebab kadang-kadang aku tahu ni based on movie Aku tak tahu itu dia aku punya reference. Di mana dalam movie dia akan tunjuk di mana kau duduk, doktor akan cakap masalah, and then you lash out everything your masalah kau. Tapi kadang-kadang kita orang Malaysia, orang Asia, kita kan jarang nak open up. Faham? Kan? Macam korang punya session tu, dan juga korang boleh bagi nasihat untuk mereka yang mungkin takut nak pergi this therapy session. Boleh cerita tak how the room looks like, and then how to overcome Yelah. Tiba-tiba masuk room tu jumpa Hakim. Aduh. Assalamualaikum. Sudah. Duduk. Saya nak orang tak boleh. Dah tak cerita apa-apa. Macam tu lah maksudnya. Dia macam first of all, macam kadang-kadang nak jumpa the right therapist tu susah. Betul. Susah nak jumpa the right therapist. Pernah tengok tak movie Good Will Hunting? Pernah tengok sikit. Pernah tengok sikit. Tapi essentially it's basically this genius math genius, tapi dia ada attitude problem because dia ada trauma yang dia tak pernah nak tu. So every therapy session dia gerak, I think dia jumpa like 20 therapist, semua gagal. Semua dia just buat hal je dengan therapist tu apa semua tu. So memang susah nak cari a person that you can open up to, a person you nak trust. Dan datang this one therapist, dan dia buat macam member je.
Dia try cakap sikit-sikit, dia tak push apa sangat, just try. Eventually it will open up. Dia pun macam sekali seminggu ataupun sekali sebulan gerak. So it's kind of that case jugalah. There are gonna be some people that you meet, kau rasa macam aku tak nak cakap lah, Tak vibe. Tak vibe lah. Kau tak ada risk. Yes. So words of this year. Words of this year. No risk, no game, you know, no cap. Throw it all out there. Tu tahun depan. So if you will have to macam go try a few psychiatrists before you find the one that suits for you. I ada kawan yang dia pergi go through 5 therapist before she found the one yang sesuai dengan dia. Oh, maksudnya bukanlah macam aku dah pergi jumpa yang ni, okay, this is the absolute. Tak. Semua terapis ada style lain. Betul. Okay. Dan yang mana cari yang mana yang suit dengan kita lah. Yes. So maksudnya Tapi dia orang disebabkan dia orang ada kualifikasi tu, so they know how. Dia orang tahu macam mana nak korek pada kau. Dia tahu macam mana dia nak alter the questions based on apa yang kau dah cerita. Kau akan memula, kau akan macam cerita sikit-sikit semua kan. Lepas tu nanti ada certain cases sampai end up kau macam mana nangis kat situ, kau jerit kat situ. Because you want to let out. And then diorang akan faham. Aku pergi dekat tempat ni, and then she followed me back. She followed me on balik Instagram rumah. tau. Tak adalah, tak ikut balik. Tak boleh cakap lagi, sorry. Followed me. Jepun masuk. Aku tak payah pakai straight jacket okay. So dia follow aku on Instagram. So maksudnya sebab dia tengok kau punya progress macam mana. And then dia bagi homework. What can you do? Dia bukan bagi homework untuk dia datang ride. Semua ni bukan kumon. Yelah, sebab bila cakap kumon, aku tahu aku kena hantar anakku kumon hari ni. Faham. So bila homework aku teringat. Homework anak kau tak buat lagi? Aku dah buat. Tapi cuma, okay, homework tu macam mana? Homework tu maksudnya dia suruh aku, contohnya kan, okay, you go back home and then kau listkan, kau buat self-assessment. Okay, bila apa-apa jadi dalam hari tu, contohnya ada something yang berlaku yang trigger aku. Macam contohnya kalau aku keluar rumah, which is aku punya habit dan kau pun tahu, keluar rumah maksudnya nak pergi kerja, I akan selalu akan macam, weh, aku dah tutup plug ke belum? Okay. Itu macam hari So kan? dia suruh, so dia akan suruh macam evaluate apa kau rasa dalam tu. Kau punya level of kau punya stress, cemas tu macam mana, fear. stress tu macam mana. So dia suruh evaluate benda-benda tu. Okay. Bukan nak make Exercise fun. lah Bukan nak make fun. Tapi aku ada macam tu. Bila kau dah ada disclaimer macam gitu, selalunya kau akan make fun. Sebab okay, let's say aku selalu keluar rumah, aku akan kena kunci depan rumah. Okay, kunci lah. So kadang-kadang kita dah kunci, kita turun bawah dan dekat masuk tol lah ni, nak masuk highway, which is kalau dah masuk tol, no way turning back. Tiba-tiba macam, alamak, dah kunci belum? So cemas tu ialah benda yang boleh trigger lah. Boleh. Okay. Contohnya aku akan cemas pasal isu tu sampai aku balik kerja. Ada kepala aku asyik terfikir je, weh, macam mana kalau tak tutup macam mana? Kalau berasap nanti jiran nampak kot. Macam tu. Dia maybe jiran aku ketika call, dia macam terlebih anxious. Dia macam kau tak tahu anxious. macam mana nak organise kau punya thoughts. Betul. So that's why kau pergi terapi. Kau pergi terapi bukan macam because orang macam okay kau label gila ke apa semua. No, dia just nak tolong kau organise kau punya thoughts. Betul. Sebab kita semua kan hadapi masalah. Cuma everyone hadapi masalah lain-lain. And some people, maybe dorang ada a good parental figure ataupun a good guidance around them yang tunjuk orang macam, okay, kalau bila rasa macam ni, maybe boleh buat macam ni instead. Setengah orang ada benda tu, tapi setengah orang grow up tanpa benda tu. So that's why macam kalau aku boleh tengok kan, one of the best examples is macam toxic men out there yang tak reti control dorang punya rage. Kenapa? Why kau tak boleh control kau punya rage? Ataupun women out there who can never stop crying even though it's like something simple je. Why? What's causing that to happen? Dulu aku rasa tu perempuan annoying ni nak nangis. Tapi mungkin dia ada sebab dia. Kita tak tahu kan. Zaman tu kan. Tapi to us macam apa ni? Apa ni? Faham lah, nampak macam tu. Tapi there's always another layer yang dia pun tak tahu kenapa. So bila dah habis session tu, dia akan macam dia takkan diagnosis kau, dia takkan diagnose kau terus-terus tau. Dia takkan terus label kau. Maksudnya dia akan sakit ni. macam aku punya session dulu, dia macam okay, so based on our conversation tadi, this is not the final apa ni kan, sebab dia orang tak boleh lah nak conclude dalam satu session je, kau kena pergi banyak session. Kau ajar lah kau dia buat macam tu. Tapi dia akan macam cakap lah kan, maksudnya based on apa benda cerita, your experience, how do you feel apa semua, dia akan okay, ini adalah
kemungkinan dia. Yang mana tak certain lagi. You have to undergo macam certain apa ni test banyak lagi. So dia akan macam okay, your case is like leaning towards this, tapi benda ni tak confirm lagi. So we need to dig deeper lah untuk tahu. Macam tu lah. Kalau boleh kalau boleh share yang kemungkinan tu apa dia? Macam Hakim aku juga. Macam aku doktor, kalau boleh share lah. boleh je, aku okey je. Sebab selepas itu aku okey, dia akan bawa kepada pengalaman selepas itu. Okey, bila aku dah pergi jumpa psychiatrist tu, aku punya leaning towards ADHD and post PTSD. I see. Yes. Okay. So based on apa benda yang aku share dengan dia dan sebagainya lah. So tapi dia kata benda ni dia suruh buat exercise tu lah. So maksudnya macam itu adalah exercise aku yang aku boleh bagi yang apa benda yang dia suruh aku buat tu adalah hasil dia apa benda yang kau tengok aku sekarang. Sekarang apa? She is now lah. Yes. Okay, maksudnya benda tu dah hilang lah. Bukanlah hilang, maksudnya ada orang boleh kontrol, ada orang perlukan ubat. Aku tak boleh makan ubat that time sebab aku tengah breastfeeding. Okay. So ubat yang kalau dia nak prescribe kat aku tak boleh makan. So dia cakap okay, at the moment kena. Did your tu happen after your pregnancy? Yes. Makes sense. So it's very common for women after her pregnancy. Betul. They will start to feel more Betul, anxious. Dengar tu. Wow. Asal aku takut kan tu? Because it involves Carilah kau suami yang punya bertanggungjawab. hormon dan sebagainya. Bukan, sorry. Takut salah anggap. Saya dah adung call. Tak ada. So bila dia dah macam tu, so dia akan ajarlah kau macam mana how can you overcome this, how can overcome this. So itulah yang one of the thing yang spark apa benda yang aku buat dalam 6 bulan kebelakangan ni. Kalau macam Hakim, apa kemungkinan tu kalau boleh share? No, I think like the doctor just said macam I'm okay. Cuma that bila aku anxious, aku terlebih anxious. I would think of all the horrible scenarios. Padahal benda tu tak berlaku lagi. Kalau yang tu apa dia punya nama ke? Okay, so pernah dengar attachment style tak? Attachment style? Attachment style. So attachment style ada 4. Ada secure, anxious, avoidant dengan disorganized. So 4 ni korang boleh make a test, okay? Like korang boleh just go on Google attachment style quiz. So bila korang dapat tahu attachment style ni, kau dapat tahu a little bit how you were brought up as a kid. So as a secure person, secure, kau elok, okay, tak ada masalah. Want to be hijau lah. Kau bosan. Boring. You're plain. Cerita kau tak boleh movie. Kau macam roti kaya. Okay, you're safe. Good. Alright. So and then ada avoidant. Avoidant ni dia grew up dengan parents yang tak pernah indahkan perasaan dia. Okay. So bila macam dia nak nangis ke apa semua tu, parents dia akan kata macam buat apa nak nangis ni? Asal nak nangis ni? Tak ya. So because of that, dia belajar daripada a very small age yang perasaan are bad, feelings are bad. I should take care of myself. Sebab parents aku get so mad at me when I show my feelings. So they become very hyper independent. So that's why sometimes when even kau nak tolong dorang ke apa semua macam aku boleh buat sendiri, Okay. Sebab bila dia kalau kau cakap macam tu kau tahu dah aku jenis so macam kalau orang tu tolong dia apa semua tu, bagi dia lemah. So that's someone macam aku macam kan? See, that's why penting dengan benda tu. Aku tak usah kau tolong aku. Macam Haikal lah. Pagi tadi aku offer nak bagi aku punya laptop untuk buat kerja. Tak apa. Tak payah. Tak nak. Sebab aku tak suka menyusahkan orang. So tu masalahnya. Kau fikir kau menyusahkan orang, tapi tak pun. Diorang dah offer. Tak, aku ada 6 laptop. Damn. Yes. Lagi hari ni saya akan menyusahkan hidup ramai orang. So tu avoidant. And then ada anxious. Anxious ni dia grew up dengan parents dia where dia macam parents dia macam hot and cold dengan dia. So in a sense where tiba-tiba hari ni parents dia sayang dia, and tiba-tiba the next day parents dia tiba-tiba marah dia out of nowhere ke apa semua tu. So very hot and cold situation kat rumah. So that's why dia sentiasa anxious. Dia akan sentiasa tengok macam okay, mak bapak aku okay tak hari ni? Macam tak okay tak apa, tak payah beritahu apa-apa lah. Diorang macam okay, alright lah, boleh lah apa semua tu. And then eventually they grow up being hyper vigilant. So hyper vigilant orang ni dia akan sentiasa terjaga-jaga. So macam for example dia punya contoh, dia punya terjaga-jaga je. Let's say kau keluar dengan girlfriend kau kan. Girlfriend kau selalu macam pegang tangan kau together as korang jalan-jalan. Tapi the next day dia tak pegang tangan kau, dia pegang bahu kau. Kau dah macam Kenapa? Kena pegang aku bahu. masalah apa? Yes. Kau akan start over anxious pasal benda tu.
Macam is this a small sign yang macam dia dah tak suka aku? So they always look for small signs because the time diorang grew up in their parents tu, diorang kena hati-hati always. Hot and cold. Hot and cold situation. And then after that, disorganized ni someone yang macam disorganized ni aku tak tahu sangat dia punya background macam mana. I didn't dive in deep sangat dengan disorganized. Tapi essentially macam bila you're going through a very hard time, it shows inside of your house. So boleh nampak rumah tengah bersepah apa semua tu, everything tak tersusun, tak teruras apa semua, because you're in a very disorganized state. Kau tak boleh nak fikir in a straight thought. Kalau banyak benda lagi nak fikir selain daripada pinggan mangkuk dekat dalam mesin. Yes, betul. So aku juga macam ni. So you might be both. There are people yang boleh more than one. There's both. Yes, because for me, I am anxious disorganized. When I took the test last year, I was anxious disorganized. Kena buat lah test ni kan. So saya pun kalau contoh terlalu busy, aku macam lain lantak aku nak buat benda ni dulu. Faham tak? Kau maybe ada disorganized space, macam macam kau tak tahu macam mana nak do everything all at once right now. Nice. Okay, apa nama dia? Attachment style test. Attachment style quiz. Yeah. Kita orang perasan kalau dengan all this while, kalau dengan guest, kalau kita orang lost track dengan time, maksudnya guest memang interesting . So maksudnya kita orang invested dengan conversation. Thanks guys. Anda pun mesti terasa. So kita tengok nanti Arif macam mana. Maybe kalau Arif kita tanya baru 20 minit aja. Arif tanya lagu cute je dah. Boleh perform kat depan dia. Okay, replay. Tapi to conclude, I think whatever that you do right now, teruskan. Aku respect because tak ramai podcaster yang cuba to explain and also to understand people yang ada masalah macam ni, which I really respect. And also kau panggil orang-orang yang kau rasa yang sangat berkaliber, macam Zain Nakal, orang yang pernah mendapat kontroversi dan satu Malaysia tak suka dia. Insomniac, seorang muka yang jambu-jambu tapi kita tahu dia punya kisah silam, which is I respect. Aku boleh samakan dorang ni macam, okay, ni kau jangan, okay, ni kau terima, kau jangan cakap tak ada, tak nak. Okay, faham? Macam tadi faham. Aku boleh compare dengan dorang memang macam level-level partner lah. Uish. In terms of how to korek cerita. Korek satu, how to navigate the emotion of the podcast. Ni puji tau. Aku punya family dulu sanjung dulu partner. So macam okay, I love that. Hari ni kau cakap kat parents kau. Boleh potong bahagian ni dah tunjuk ni. Dia pernah masuk TikTok live aku tu. Partner dia pernah masuk TikTok live aku. Dia macam aku tengah, okay, so when I do TikTok lives, it's every Sunday and Monday tau. So it's like a small therapy session where diorang just luahkan je and aku just kasih opinion je. And tiba-tiba one day diorang kata macam, guys, partner masuk. And macam, ya betul partner masuk. Macam okay, alright. And then tengah borak dia kata, partner, I love you and everything semua tu, I love what you did apa semua. And dia kata macam, I love the vibes here, keep on doing what you're doing. So macam aku dengan partner follow each other back. So macam aku sekarang boleh nampak friends only punya content kat partner punya TikTok page. Korang tak boleh. Korang tak boleh. Tapi memang betul. Aku perasan betul. Sebab aku perasan how you navigate masa gelak-gelak, masa kita serius, kita serius. Betul. Kalau kat sini, kalau kat sini tak. Serius 2 minit. Serius 2 minit. Gelak lagi 54 minit tadi. Okay, so yes, kalau you guys nak second part dengan Hakim, ada juga dengan Haris untuk dia perform lagu cute nanti. Let us know ke dalam komen kat bawah. Sepatutnya hari ni Haris ada nak buat announcement. Not like announcement, tapi nak bagi dia punya updates tentang dunia nyanyian dia. Okay. Gua dah ready lah lagi. Okay, kita potong klip ni, kalau TikTok mesti banyak views. Tapi tak datang. Tapi tak apa. Tak apa, kita dah always next week. Masa potong klip Hakim partner tadi. Okay, tapi Hakim, macam Hakim punya podcast agak jujur akan cakap what you see yourself, what do you want to say to your younger self. Tapi hari ni kita ubah sikit. Okay. Apa yang kau nak cakap dekat orang yang berumur kau yang 30 atas 5 tahun? 30 okay. So time aku 30, what would I say to my... Aku tak kerti. Faham. So what would I say to my future self yes. Future self. Kau relax sikit boleh tak? Relax sikit. Tolong jangan ambil banyak sangat kerja. Tolong, okay? Please, kaya already, okay? Thank you. To my 5 years old letter, please kaya Please kaya, tolong. Banyak bil yang kena bayar ni. Okay. Jangan lupa untuk dengarkan Borak Space. Ada dekat YouTube lagi. And also Spotify. Dan juga Spotify. Kalau susah sangat cari, pergi cari dekat search bahagian podcast
tengok dekat podcast chat, diorang tak scroll lama-lama. Diorang 9 je. Mungkin 2 kali kot. 2 kali je. 1, 2 dah jumpa dah. 1, 2 sampai 9. Macam EPL League Kita kena 3 kali. Sebab dia macam selalu scroll tu 5, 10. Disebabkan kita nombor 11, kita kena 3 kali scroll. Bulan lepas nombor 49, rasanya 50. Kan? Baru jumpa. Damn. Alright, so yes, kita jumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Thank you so much Syakir sebab Most datang. welcome. Thank you for inviting me. Bye. Apa lagi? Jumpa lagi ya. Bye. 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 Jangan buat benda haram.